Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab baru, bab 6, bertajuk hukum linear. Apakah yang kita akan belajar dalam bab ni? Kita akan belajar hubungan linear dan tak linear, hukum linear dan hubungan tak linear serta aplikasi hukum linear. Signifikasi bab ini bagi menghubungkan dua pembuli ubah, garis lurus dapat membantu kita untuk mendapatkan nilai suatu pemalar. Apabila suatu garis dilukis hasil daripada suatu eksperimen, data yang diperoleh kadang-kadang tidak menghasilkan garis lurus yang sempurna. Oleh itu, data tersebut akan diwakilkan dengan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, satu perkara kita kalau dalam buat eksperimen, kita akan dapat satu garis lurus. Alright, dan garis lurus tu disebabkan eksperimen, dia ada banyak variable yang tidak dapat dikawal. Jadi setiap data yang kita kumpul tu dia bukan cantik lah, dia tak dapat, kita tak akan dapat betul-betul garis lurus. Jadi tapi kita masih boleh menjadikan dia dalam bentuk garis lurus dengan cara menggunakan kaedah penyuaian terbaik. So, inilah perkara barulah yang korang yang kamu akan belajar, iaitu membuat garis lurus menggunakan kaedah penyuaian terbaik. Okey, itu satu perkara. Satu lagi perkara ialah perkara yang kedua, kadang-kadang dalam satu eksperimen tu kita tak akan dapat garis lurus. Dia akan dapat dalam bentuk garis yang macam ni, kuadratik. Tapi bila dalam bentuk kuadratik tu, jadi sukar untuk kita membuat keputusan untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi keadaan tu hanya boleh dicapai jika kita dapat menukar graf yang berbentuk melengkung ni kepada graf yang berbentuk garis lurus. Jadi itu juga akan kita belajar dalam bab ini, iaitu menukar graf bentuk yang bukan linear kepada bentuk linear. Dan sebaliknya lah. Alright, so dua perkara penting ni yang akan kita belajar. Dan pengetahuan lama yang perlu ada dalam diri kamu ialah pengetahuan lama lah. Untuk kita bagi kita apa yang kita nak belajar dalam bab ni jadi lancar, ialah satu ialah kecerunan. Kamu kena ingat macam mana kita nak dapat kecerunan garis lurus. Lagi kedua, kamu kena tahu apa dia pintasan Y. Lagi apa? Dan ketiga ialah persamaan garis lurus. Yang ketiga, persamaan garis lurus. Ingat lagi tak tiga-tiga perkara ni? Contohnya kalau kecerunan garis lurus, bentuk dia ialah Y. Bentuknya ialah Y. Kecerunan garis lurus. Kecerunan dia ada dua kan. Tapi dalam kes ni kita banyak guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, pintasan Y tu yang mana pintasan Y? Pintasan Y tu ialah bila ada garis yang potong pada paksi tegak ni, paksi Y. Kat sini yang kita namakan sebagai pintasan Y. Dan sangat banyaklah digunakan dalam bab 6 ini. Persamaan garis lurus, siapa yang masih ingat? Bentuknya ialah Y sama dengan MX tambah C. Alright, so tiga pengetahuan lama ni perlu kukuhlah dalam diri masing-masing untuk melancarkan pembelajaran dalam bab 6. Okey, macam mana kita nak membezakan hubungan linear dengan tak linear? Hubungan linear dan tak linear, iaitu kalau kita tengok, cikgu bukan nak tengok pada dia punya jadual tak, kita nak tengok pada persamaan ni. Persamaan ni. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 8. Jadi, because of dia punya ni ialah 2X kuasa 2, jadi kita dapati ini ialah graf kuadratik kan? Ingat lagi tak graf kuadratik? Graf kuadratik bentuk U atau bentuk N. Kalau bentuk U, kalau A dia positif. Kalau N, kalau A dia negatif.
Kalau A positif, bentuk U. Kalau A dia negatif, bentuk N. So kat sini kita dapati A dia ialah positif. Jadi kita akan dapat graf kuadratik, graf lengkung. Yang ni pula, ini ialah graf Y sama dengan X tambah 4. Ini kita namakan dia sebagai graf linear. Graf linear. Jadi kalau graf linear, maka dia ialah hubungan dia, of course lah, hubungan pemboleh ubah dia ialah bentuk linear. So hubungan linear. Hubungan antara apa? Antara X dan Y. Kalau yang lengkung ni pula, dia ialah graf hubungan tak linear. Senang je nak ingat, nak tahu linear tak linear. Kalau dia garis lurus, maka dia ialah hubungan linear. Kalau dia bukan lurus, apa-apa saja yang bukan lurus tu macam maksudnya graf lengkung ke, graf macam ni ke, graf macam ni ke, ataupun graf macam ni. Ini semua ialah graf-graf yang tidak linear, tidak. Okey, jadi graf kat sini dah beritahu dalam box biru ni. Graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah hubungan tak linear. Okey, graf linear boleh diperoleh daripada graf tak linear apabila pemboleh ubah pada paksi X dan paksi Y atau kedua-duanya sekali ditukar. Ini maksudnya kalau kita dapat graf, biasanya graf linear tu macam ni kan. X, Y. Graf ni kalau graf dia bentuk macam ni, tak linear, kita boleh tukar kepada graf linear. Kita boleh tukar. Tapi bergantung pada kes-kes tertentu lah. Nama paksi dia kena ubah. Jadi mungkin yang ni jadi X kuasa 2. Ini mungkin jadi 1 per Y. Itu maksud dia. Kita boleh tukar dia jadi linear dengan cara kedua-dua paksi tu atau salah satu paksi tu kena tukar nama. Tukar nama ataupun tukar tu punya nilai dia lah. Mengikut formula yang diberi ni. Okey, tengok imbas kembali sini. Bagi graf linear, Y sama dengan MX tambah C. X tu mewakili pemboleh ubah pada paksi mengufuk. Y mewakili pemboleh ubah pada paksi mencancang. M ialah kecurunan dan C ialah mewakili pintasan Y. You tengok sini, biasanya kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Tapi kat sini diguna Y besar sama dengan MX besar tambah C. Jadi Y besar tu merujuk pada paksi tegak. Paksi tegak. Ataupun paksi cancang. Mencancang tu kan, yang ni. Paksi pencancang. Jadi Y besar. Y besar ni boleh jadi Y macam ni, boleh jadi nilai dia ialah 1 per Y, boleh jadi sama dengan Y kuasa 2. Bergantunglah. Kemudian dikata sini lagi X pula mewakili paksi mengufuk. Ini X besar. X mewakili paksi mengufuk. Alright, jadi bila kita dengan cara tu kita telah berjaya menukar suatu graf lengkung kita kepada graf garis lurus. Okey, jadi nilai C tu macam biasalah. Nilai C yang kat sini ni ialah merujuk pada potongan pada paksi tegak. Kecurunan kita kena cari. Kita kena carilah kecurunan dia berapa. Okey, so kita lihat contoh satu. Lukis graf Y melawan X berdasarkan setiap jadual berikut dan tentukan adakah hubungan dia graf hubungan linear ataupun tidak. Okey, so ini jadual dia telah diberi. So kita dapati yang A tu bentuk graf dia ialah melengkung macam ni. Ini graf kubik kan. Dan ini ialah graf linear. Jadi graf A ialah graf hubungan tak linear kerana graf yang diperoleh adalah satu lengkung. B pula graf hubungan linear.
Kerana graf yang diperoleh merupakan satu garis lurus. Senang je. Kalau dapat yang jenis lengkung, maka dia tak linear. Kalau dapat straight line, so dia ialah hubungan dia linear. Okey, so kita tengok. Raja di bawah menunjukkan dua graf yang diplot menggunakan nilai-nilai yang diberi dalam jadual masing-masing dengan persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Okey, rajah manakah hubungan dia linear? Nyatakan alasan anda. Okey, kita ada dua jenis ni kan. Dua jenis ni. Satu pembuli ubah dia, kita guna pembuli ubah dia x dengan y. Satu lagi kita guna pembuli ubah dia x kuasa 2 dan 1 untuk mewakili nilai persamaan ini. Okey, menggunakan x dengan y, jadual x dan y, kita dapat graf dia bentuk melengkung. Macam ni. Tapi kalau kita plot graf x kuasa 2 melawan y melawan x kuasa 2, kita sebut y dulu tau. Graf y melawan x kuasa 2. Paksi tegak dulu melawan paksi mengufuk. Okey, dia punya peraturan penulisan dia. Jadi kalau kita buat graf x kuasa 2 melawan kalau kita buat graf y melawan x kuasa 2, kita akan dapat graf garis lurus. Jadi ini lengkung, ini lurus, maka ini yang lengkung ni ialah hubungan tak linear, yang lurus ni ialah hubungan linear. Okey, so soalan 2 ni adalah homework kamu. Satu ni je. Daripada titik-titik yang diberi ni, cuba plot. Lepas tu tengok dia linear ke tak linear. Nah. Okey, bagi garis penyuaian terbaik. Apa maksud garis penyuaian terbaik? Garis penyuaian terbaik tu maksudnya titik-titik ni kita plot. Lepas tu kita nak buat garisan ni. Garis lurus ni kita nak buat. Okey, so pertama sekali syarat dia ialah garis yang kita bina tu mesti melalui sekurang-kurangnya 3 titik. Ada berapa titik ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada 6, paling sikit 3 titik kena berada di atas garis. Okey, syarat kedua, beza titik atas garis dan bawah garis adalah 0 atau 1 sahaja. Perbezaan antara titik atas garis, okey, ini garisan. Kita anggap yang ini atas, ini bawah. So, beza dia mesti 1 atau 0. Kalau di sini kita tengok ada atas dia 1, bawah dia 2. So, kalau beza dia jadi 2 tolak 1, 1 lah. Jadi, kita tengok syarat dia. Garis melalui sekurang-kurang 3 titik. Ada tak? 1, 2, 3. Ada 3 titik di atas garis. Okey, cantik. How about dia punya titik yang tak kena, dia berterabur macam mana? Okey. Yang ni ada 1, ni ada 2. Jadi beza titik yang tak ada atas garis ialah atas tolak bawah, bawah tolak atas tu 1. Beza dia 1. Iaitu 2 tolak 1. 1. Jadi dua-dua tu syarat pertama dengan syarat 2 dah dipenuhi. Maka ini ialah cantik. Garis penyuaian terbaik yang cantik. Okey, kita tengok yang contoh yang bawah ni pula. Yang bawah ni garis dia ada 5 titik yang kena di atas garisan. Banding yang tadi ada 3 je kena. Yang ni ada 5. Tapi 2 titik ni, dia cantik dah syarat pertama ini cantik dah ni. Okey, tapi titik 2 ni, dia dua duduk atas. Bahagian bawah kosong. Jadi 2 tolak kosong 2. So, dia tidak memenuhi beza titik garis, beza titik antara yang berada di atas dengan di bawah tu 0 atau 1 saja. Ini beza dia 2. So ni walaupun dia titik itu ada banyak di atas garis tapi tetap tidak cantik. Ni tak boleh diterima lah. Garis penyuaian terbaik. Dan kat sini cikgu tulis nota. Lukis garis lurus tersebut sehingga potong paksi mencancang. Okey, ni garisan ni dia tak potong paksi mencancang. Garisan yang bawah ni pun dia tak potong paksi mencancang. So, bila kita buat garis penyuaian terbaik, so tolong potong sampai garis mencancang lah. Tolong potong. Sambung sampai dia potong. Ini pun sama, sambung sampai dia potong. Potong, tak semesti potong kat kosong ni. Dia kadang-kadang garis dia macam ni. Garis dia macam ni, so potong.
potong. Cikgu nak kat yang ni. Sebab nanti kita nak baca ni. Baca nilai C dia. Okey, kita tengok contoh 2. Diberi jadual. Lepas tu jadual ni pembuli ubah yang terlibat ialah X dengan Y. Jadi dia suruh plot graf Y melawan X. So disebut paksi tegak dulu lah. Y, paksi tegak melawan paksi mengufuk. So dia kata selalunya dia bagilah skala. So kita pun buatlah dia punya bahagikan dia punya scale dia tu. Lepas tu kita pun plot graf. Lepas tu nama tulis. Dia kata graf ni mesti Y melawan X. Jadi paksi Y, paksi tegak kita bernamanya ialah Y. Paksi mengufuk kita namanya X. Tulis nama dia. Lepas tu kita pun buat graf penyuaian terbaik. Buat, lepas tu kita tengok sini berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik di atas garis. So cantik lah. Lebih daripada 3 kan? Atau sama dengan 3. Okey, kemudian atas ada yang tak kena tu 1 titik atas, 0 titik bawah. Jadi 1 tolak 0, 1. So this is garis penyuaian terbaik yang cantik. Okey, kita tengok latih diri 6.2 soalan pertama. Ini ialah data daripada suatu eksperimen yang melibatkan pembuli ubah X dengan Y. Lepas tu disuruh plot graf Y melawan X. Guna skala, kita reka-reka sendirilah skala tu yang sesuai. Okey, dan lukis garis lurus penyuaian terbaik. So, ini adalah rupa plot-plot dia yang cikgu dah lukis, yang cikgu dapatkan. Jadi kalau kita sambung titik-titik tersebut, kalau kita sambung, nampak garis dia bergerigis. Dia tak jadi linear lah kan. Tapi dia kalau kita luruskan, dia mungkin dapat linear ni. Alright, so dia dah bentuk, dari segi tu dia memang fungsi linear. Okay, lepas tu sekarang kita nak buat garis penyuaian terbaik. Ini cikgu guna kalkulator. Kalkulator apa namanya? Just sekejap. Cikgu guna kalkulator Desmos. Kalau kamu boleh ni cuba type www.desmos.com calculator. Mana cikgu nak ni? Kita nak buat garis lurus penyuaian terbaik. Kenapa dia tak jadi semua ni? Okay, so kalau kita garis yang asal dia ni macam berliku-liku macam ni kan. Jadi sekarang kita nak cuba bina garis penyuaian terbaik. Ni cikgu punya garis lurus lah. Ibarat macam pembaris lah, pembaris kita. So kita gerakkan pembaris tu sampai kita dapat sebanyak mungkin lah kita punya titik yang boleh dilalu. Cikgu rasa yang ni yang terbaik dah ni sekarang. Okay, jadi kita hilangkan dia punya garis yang lama tu. So kita dapat inilah garis penyuaian terbaik tersebut. So kita tengok kat sini garis yang kena mana? Yang kena yang ni kena. Sebentar. Garis yang kena tu ialah yang pertama, ini titik pertama. Titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga, titik keempat, yang titik kelima, titik keenam. Titik keenam, ada lagi. Jadi berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah. Ada 6 titik semuanya. So yang titik yang kena ialah 1, 4,
6. Ada titik kena, 1, 3, 4, 6. Jadi yang tak kena titik 2 dengan 5. So kalau kita perhatikan di sini yang tak kena tu satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah nah. Jadi beza dia punya, okey, syarat pertama dia titik yang ada atas garis dah lebih daripada 3. Kan? Lepas tu 3 atau lebih lah. 3 pun kita terima juga. Alright, so beza titik atas dengan bawah ni, beza dia satu atas, satu bawah. Jadi satu kosong. Jadi maka luluslah garis penyuaian terbaik kita. Okey, bila kita dah buat garis penyuaian terbaik ni, sebenarnya apa yang, sebentar cikgu padam dulu nah. Okey, apa yang penting sangat dengan dalam bab ni? Dia kata tadi yang penting ialah kita kena kenal pasti dia punya apa tadi? Dia punya pintasan Y. Ni pintasan Y ni. Okey, sekarang ni kita tak boleh nak baca ni sebab dia punya skil besar sangat. So kita kecilkan dia punya skil. Harap-harap kita boleh baca. Sebentar ya. Ni macam boleh baca sikit. Nampak? Dia potong pada 3. Y sama dengan 3. Jadi C kita mana tadi? Okey, dia potong C sama dengan 3. Ni nampak ni, potong. Dia potong kat 0,3 kan? Jadi C sama dengan 3. Okey, lepas tu kita cuba. Kita sekarang apa lagi yang penting? Yang penting lagi satu, kita nak cari dia punya kecurunan. Sekejap. Cikgu tak berapa pandai lagi guna benda ni. Mana? Okey, C sama dengan 3. So kita nak cari kecurunan dia. Kecurunan dia tadi titik berapa tadi? Titik dia ialah cikgu padam pula 1, 2. Okey, kita ambil ni titik 1 dengan, dia kan titik 1 dengan titik 3 tu dia berada di atas garis. Maka kita guna titik ni lah. Titik 1 dengan titik 3 untuk cari dia punya kecurunan. So titik 1 dia ialah koordinat dia 5, 8. 5, 8. Titik 3 dia tengok dalam buku ni. Titik 3. Titik 1, 5, 8. Titik 3, 2, 3. 15, 18. 15, 18. Jadi kita pun carilah, kita buat dia punya garis, kita buat dia punya kecurunan dia. Kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Iaitu ini 18 tolak 8 bahagi 15 tolak 5. So dapatlah berapa tu? 10 per 10, jawapan dia 1. Kecurunan dia 1. Okey, tadi paksi Y dia apa? Paksi tegak dia diguna Y. Paksi ini diguna X. Jadi kalau macam ni senanglah. Maka Y besar persamaan. Ini kecurunan kan? Ini yang pertama, kita dah cari dia punya pintasan Y dia. Lepas tu kedua, kita cari dia punya kecurunan. Yang ketiga, kita nak bina persamaan. Bina persamaan garis. Persamaan garis. Iaitu Y besar sama dengan M X tambah C. So, apakah nama paksi tegak dia? Nama paksi tegak dia ialah, paksi tegak dia nama dia ialah Y. Sebut Y. Kecurunan 1. Nama paksi mengufuk dia X.
tambah C dia berapa? C ialah 3. So, maka oleh sebab itu Y sama dengan X tambah 3. Yang ni kita tak orang kata apa, kita tidak pelik sangatlah sebab nama paksi dia sama je kan. Paksi Y, paksi tegak dia kat sini pun nama Y, paksi mengufuk dia pun nama X. Jadi tak pelik sangatlah. Tapi katalah ini cerita lain pula nah. Okey, katalah nama dia, nama paksi. Katalah ini cerita lain pula. Katalah nama paksi dia ialah Y kuasa 2. Yang ni nama dia paksi mengufuk dia 1 per X. Jadi persamaan kita yang ini, persamaan garis lurus ini, maka dia punya tu ialah Y dia, nama Y dia, paksi tegak dia ialah Y kuasa 2. Y kuasa 2. Kecurunan dia kita ambil lah kecurunan biasa ni. 1, nama paksi mengufuk dia 1 per X. So 1 per X. C dia ambil sama juga. C dia 3 tambah 3. So persamaan dia jadi Y kuasa 2 sama dengan 1 per X tambah 3. So inilah nama persamaan garis lurus. Usually lah kan, dia punya persamaan dia tu dia tak nak dalam bentuk Y kuasa 2 sama dengan 1 per X. Dia nak juga tulis sebagai Y. Jadi, cikgu sambung kat atas ni. Jadi kita pun ubahlah guna kemahiran algebra kita. Asal dia tadi apa? Y kuasa 2 sama dengan 1 per X tambah 3. Kita nak Y saja. Tajuk dia, subjek dia mesti Y saja. Jadi Y sama dengan punca kuasa 2, 1 per X tambah 3. So this is dia punya nama bagi persamaan garis lurus ini. Okey, contoh seterusnya. Katalah nama nama paksi tegak kita ialah 1 per Y. Nama paksi mengufuk kita 1 per X. Okey, sama jugalah pintasan Y, pintasan tegak dia ni, paksi tegak dia ialah berlaku dekat 3. Let's say lah, okay, ini kecurunan garis lurus ni ialah 3. So macam mana kita nak bina persamaan garis lurus bagi fungsi ini. Jadi kita pun guna persamaan garis lurus nah. Apa dia persamaan tadi? Y besar sama dengan M. X besar kita buat simbol X besar lah. Okey. M, X tambah C. So again, Y besar dia ialah merujuk kepada paksi tegak. Nama paksi tegak ni apa? Nama paksi tegak ni ialah 1 per Y. So tulis sini. 1 per Y. Kecurunan kita 3. Lepas tu nama paksi mengufuk kita 1 per X. C kita ialah 3 tambah 3. So kita nak bina persamaan garis lurus, dia mesti dalam bentuk Y sama dengan kan. Jadi kita pun 1 per Y sama dengan 3 per X tambah 3. Jadi kita pun ubah dia, ini gabung jadi 3 per X tambah 3X per 3. 3. Kita bagi dia X, jadi 3X per X. Bila bawah dah sama nama, baru kita boleh gabung. 3 tambah 3X per X. Yang ini ialah 1 per Y lagi kan. Jadi terbalik. Ini naik atas. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Jadi Y per 1 sama dengan X per 3 tambah 3X. Maka oleh sebab itu persamaan garis lurus kita ialah Y sama dengan X per 3 tambah 3X. Okey. So yang peringkat yang pentingnya ialah di sini saja menggantikan nilai ataupun nama
paksi tu ke dalam tempat yang betul. Memasukkan nilai ke sini. Sebelum tu kena carilah kecurunan dan juga pintasan paksi tegak. Lepas tu yang ini ni operasi algebra awak lah. Ni operasi algebra yang kita dah belajar sejak tingkatan 2 lagi kan. Lepas tu kita buat operasi algebra ni sehinggalah yang kita target kita nak dapat subjek dia ialah Y ni. Okey, dia mesti dalam bentuk Y sama dengan apa-apa. Yang belakang ni tak kisah dia tak bentuk MX tanpa C pun tak apa. Yang penting yang sebelah kanan ni dia ada nilai X kat situ. Jangan pula tiba-tiba muncul nilai Y kat sini. Tak boleh lah. Okey. Okey, so yang ini nombor 1 ni kita dah buat. So nombor 2 ni cikgu nak awak buat sendiri sebagai kerja sekolah. Ni homework yang kedua. Homework nombor 2 lah. Tarikh hari ni berapa? 3 hari bulan 8 21. So ada 2 homework. So yang ini ni cikgu nak sama juga awak plot kan. Plot L melawan M. Okay, guna skala yang sesuai. Kemudian buat lukis garis penyuaian terbaik. Walaupun dikata kat sini lukis garis penyuaian terbaik, tapi cikgu nak juga awak masukkan nilai kecurunan dia. Cari kecurunan. Lepas tu yang kedua, cari pintasan Y dia, pintasan paksi tegak dia. Kat sini paksi tegak dia apa? Paksi tegak dia L. Paksi L lah. Ni yang ni tegak. Yang ni ialah paksi mengufuk. Nama dia L, so paksi L lah. Okey, kemudian cikgu nak juga awak bina persamaan garis lurus. Kat sini sebab dia paksi tegak dia nama L. Oh, tak boleh lah. Tak payah. Persamaan garis lurus tu tidak tak payahlah. Sebabnya di dalam sebutan L. Okey. 2 ni je cikgu nak. Awak boleh letakkan cari kecurunan untuk kita recall balik macam mana kita nak cari kecurunan daripada garis lurus. Okey, kemudian cikgu nak awak tunjukkan pintasan pada paksi L tu. Kan? Paksi L. Ini paksi L. Ini paksi M. Garis lurus tu tak tahulah dia macam ni ke, dia macam macam ni ke, cikgu tak tahu. Katalah rupa dia cikgu nak ini. Selalunya rupa graf dia macam ni lah. Cikgu nak you bagi pintasan tu berapa. That's your second homework. Okay, contoh 3. Dia suruh menunjukkan ini ialah sebahagian daripada garis lurus. Lepas tu paksi ni 1 per Y melawan 1 per X. Okey, paksi tegak dia nama 1 per Y. Paksi mengufuk dia nama 1 per X. Okey, dia dah bagi siap-siap. Tak ada jadual kat sini. Cuma dia dah bagi siap-siap macam ni. Dia kata A ni koordinat dia 17. B tu 19, 20. Jadi kita tengok dulu. Adakah dia ialah garis lurus penyuaian terbaik? Ada berapa ni atas garis? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey. So kita nak 3 atau 3 dan lebih. Alright. So yang tak kena atas ada 1. Bawah ada 2. So 2 tolak 1. 1. Okey, cantik. Okey, sekarang kita nak cari kecurunan garis. Daripada maklumat ni kita kena tahu kecurunan garis dan juga kita kena tahu apa? Bina persamaan garis lurus dan juga satu lagi iaitu pintasan paksi 1 per Y. Kat sini. Kat sini ialah pintasan, cikgu ni hitamlah terang sikit. Kita nak kena tahu pintasan paksi ni nama apa? 1 per Y. 1 per Y. Kat sini sebab dia tak ada grid, jadi kita tak boleh nak baca lah dia punya pintasan dia. Alright, so kita tengok dalam jawapan dalam buku teks tu pintasan Y dia berlaku pada 113 per 18.
113/18. Okey. So kita guna je lah apa yang dia bagi. Jadi kecurunan, kalau kita nak cari kecurunan, kita ambil titik yang kena. Yang titik yang boleh kita ambil untuk cari kecurunan ialah titik ni tau. Kita ada 4 titik yang lalu dan kita ada 1 pintasan. So kita ada 5 titik yang kita boleh guna. Titik yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik boleh guna. Tapi nak cari kecurunan kita perlu 2 sahaja. Jadi antara 2 tu kita tahu apa? A dengan B. Gunalah A dengan B tu. Dapatlah ganti atas Y bawah X. Dapatlah 13/18. Dia punya kecurunan dia. Pintasan Y dia berlaku pada 113/18. Jadi dengan tu kita pun boleh bina persamaan garis lurus tersebut. Persamaan dia apa? Ini bentuk arm, kan? Jadi tegak dia Y, lepas tu M, lepas tu X ni paksi mengufuk C. So kita gantilah. Paksi tegak dia tadi 1/Y. Ni 1/Y. Yang ni masuk ke sini jadi 1/Y. Ini 1/Y, lepas tu ini 1/X. Okey, lepas tu kita selesai. Dapatlah persamaan dia, dapat macam ni kan. Tapi tak cantik lagi sebab dia subjek dia 1/Y. Kita nak Y saja. So you ubah-ubah, ulah-ulah, dapatlah jawapan dia Y sama dengan macam ni. Okey. Sama macam cikgu ajar yang tadi. Okey, next. Contoh 4. Contoh 4 ini adalah nilai eksperimen bagi dua pembuli ubah. Okey, lepas tu disuruh plot guna pak skala yang telah diberi kat sini. Ini pun cikgu tak nak ajar sebab you dah belajar tingkatan 2. Daripada graf cari pintasan Y dan kecurunan garis lurus. Alright. So tentukan adakah dia penyuaian terbaik. Okey, daripada graf ni titik-titik yang dia plot tu dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik atas garis. 4 titik atas garis. Cantik dah. Lepas tu balance ke tak? Ini tak kena tau. Cikgu besarkan sikit lah. Ni tak kena ni. Ni tak kena. Nampak dia sipi-sipi je. Ini memang obviously lah tak kena. Ini tak kena. So 2 atas 1 bawah. Dia je 2 tolak 1 1. Okay, cantik. So this is garis penyuaian terbaik. So sekarang kita nak cari apa? Dia suruh cari apa tadi? Dia suruh cari daripada graf, carikan pintasan dia. Pintasan dia obviously kat sini dia potong dekat 2 kan. Sebab tu kita perlu garis ni sampai dia potong pintasan tegak ni. Sebab kita nak baca nilai C dia tadi. Nanti. Okey, kita dapat nilai C dia 2. Kecurunan boleh ambil mana-mana titik. Okey, katalah nak ambil ini boleh? Antara ni boleh. Janji ni. Ambil titik dengan ini boleh. Nak ambil apa lagi? Yang ni dengan ini pun boleh. Yang ni dengan ini pun boleh. Nak ambil macam ni pun boleh. Nak ambil macam ni pun boleh. Janji titik yang kita guna tu, 2 titik tu yang dipilih mesti ada di atas garis. Titik sipi-sipi tak boleh. So, baca koordinat dia berapa. So, contohnya koordinat macam contohnya kalau cikgu nak ambil kan. Katalah cikgu nak guna koordinat berapa ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni this is 6, 7. Cikgu nak ambil koordinat 5 dan ke-7. Jadi awak janganlah baca daripada graf pula. Sebab titik ni diplot daripada jadual. Jadi baca titik ni. 5 dengan 7. Jadi buatlah kat situ. Kecurunan sama dengan Y dulu. Baca Y, baca X. 7.6 tolak 6.2 bahagi 4 tolak 3. Macam tu. Kalau tak suka guna 5 dengan 1, 2, 3, 4. 5 dengan 7. Bolehlah guna mana-mana. 1 dengan 7 pun boleh. Kalau nak pilih 1 dengan 7. Tak ada masalah. Janji 1 tu memang dia berada di atas garis.
Pantang dia cuma jangan guna titik yang bukan atas garis. Jadi 4 tolak. Jadi kita buatlah 7.6 tolak 3.4. 4 tolak 1. Macam tu. Jawapan dia akan sama macam insyaAllah sama dengan ni 1.4. Jadi persamaan garis lurus masih ikut peraturan Y besar sama dengan MX tambah C. Y besar sama dengan MX besar tambah C. Nama paksi Y. Y juga. Kecurunan dia kita kira tadi 1.4. Nama paksi mengufuk. X juga. Tak apalah. Alhamdulillah lah. Kan? C tu 2. 2. Jadi Y sama dengan 1.4X tambah 2. Alright. So, beralih kita pada ini. Okay. You kalau macam ni kena hati-hati tau. Sebab kat sini, ni bukan unit dia 1. Ni, dia 0 ke 0.2. Alright, kita besarkan sikit bagi nampak. Nampak tak? Dia tak nampak lagi. Kita besar lagi. Selagi boleh besar. Tak boleh lagi. Ni maksimum. Okey, nampak tak dia ni? Dalam unit dia ni, luas dia ni ialah 0.2. 0.2. Dalam ni, jarak ni, dia ada berapa kotak kecil? Dia ada 10 kotak kecil. So, kita bahagi dengan 10. Jadi, satu kotak kecil tu sama dengan 0.02. Penting kita nak kena terreti baca bila nilai kotak tu. Jadi maksudnya pintasan Y dia ni, pintasan paksi tegak dia ialah berlaku pada C dia ialah sama dengan 0.02. Okey, lepas tu the rest is samalah. Kalau kita nak cari persamaan garis lurus, kita kena apa? Kita kena cari dua titik yang ni. Ini kecil sangat ni, antara dua macam ni kecil sangat. Tak payah, kecil-kecil pun tak apa. Yang penting kita kena tahu dia punya koordinat. Kena baca koordinat lah pula no. Koordinat contohnya ada atas titik. Cikgu baca koordinat ni lah. Yang sonang-sonang sekali. Dah lupa dah. 0.1, 0.2. Jadi ini 0.1, 0.2, 0.2. Jadi kotak kecil ni, satu kotak kecil ni dah 0.01 tau. Macam nak pergi sini jadi 0.21, 0.22, 0.23. Jadi inilah 0.23. 0.23 berapa ni? Besar sangatlah pen dia nak pula no. 0.23 ini berapa ni? 0.42, 0.444648. 0.48. Lepas tu kita baca satu lagi. Yang ni pula lagi senang kalau ini kita ambil terus ke paksi tegak dia. Tak adalah pening-pening kita nak baca nilai ni. Kat sini ni ialah 0.02. Gunalah dua titik ni untuk cari kecurunan. Kecurunan sama dengan 0.48 tolak 0.02 bahagi 0.23 tolak 0. Dapatlah dia punya kecurunan dia. Lepas tu baru boleh bina dia punya persamaan dia. Paksi tegak dia nama T. Paksi mengufuk dia nama X. So, carilah persamaan garis lurus. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Y dia nama T. Kecurunan dia tadi berapa kecurunan tadi yang korang kira tu lah. X, paksi X dia nama X kebetulan. Pintasan Y dia berlaku pada 0.02. Okey, so cikgu nak begitulah caranya untuk selesaikan untuk buat soalan ni. So, ini homework ketiga dengan homework keempat. So, latih diri 6.3 ni also homework dua-dua soalan. Homework so 3 hari bulan 8 tahun 21.
Okay, so itu saja yang kita nak belajar hari ni. So, wish you all the best. Jangan lupa belajar nak kat rumah. Okay, bye. Assalamualaikum.